Badang perkasa. Pada zaman dahulu, terdapat seorang hamba di Temasik. Sekarang dikenali sebagai Singapura. Hamba itu bernama Badang. Tuannya bernama orang kaya Nira Sura. Badang diberi tugas oleh dianya untuk mendebas hutan dan membersihkan semak samun di sebuah bukit. Tempat itu hendak dijadikan kawasan bercucuk tanam berhampiran. Tempat Badang menetap itu terdapat sebatang anak sungai. Di kaki bukit berhampiran sungai itulah Badang berehat selepas penat bekerja. Setelah selesai sembahyang, barulah Badang membuka bekalan. Badang makan nasi di dalam upi. Pinang yang di bawahnya, walaupun berlaukan pucuk, dicecah dengan sabar garam. Nasi sebungkus itu habis dimakannya. Selepas itu Badang pergi ke anak sungai. Di situ kelihatan anak-anak ikan bermain di dalam air yang jernih. Badang terfikir, daripada aku makan nasi dengan sambal lebih baik aku cuba tangkap ikan itu. Boleh juga dibuat lauk. Kalau dapat banyak, boleh aku bawa pulang kepada tuanku. Tentu tuan aku suka kalau dapat merasa ikan terbarau, terbuk, dan lain-lain. Sebelum Badang pulang, dia mendebang buluh. Dia membuat luka, yaitu sejenis perangkap untuk menangkap ikan. Dia menahan luka itu di dalam sungai. Keesokan harinya, pagi-pagi lagi Badang turun pergi mendebas. Sebelum mula kerja mendebas, Badang turun ke sungai untuk melihat luka yang ditahannya. Namun Badang terperanjat apabila melihat terdapat timbunan tulang ikan di tebing sungai berhampiran lukanya. Badang dengan segera pergi mengangkat lukanya. Dia mendapati lukanya ialah diusik orang di dalam. Tidak ada ikan kecuali tigalan sisi ikan. Dia merasa hairan. Badang menahan lagi lukanya. Dia di tempat yang sama. Kemudiannya dia pergi menyiapkan kerja seperti biasa. Apabila hari petang, Badang balik ke rumah tuannya. Dia tidak pergi melihat lukanya pada waktu petang kerana luka akan mengena pada waktu malam. Esoknya pula Badang pergi mendebas seperti biasa. Setelah sampai di tempat itu, Badang terus pergi ke anak sungai untuk melihat lukanya sekali lagi. Dia terperanjat kerana timbunan tulang ikan di tepi sungai itu bertambah banyak. Badang terus pergi mengangkat lukanya. Dia mendapati lukanya itu tiada ikan kecuali sisik ikan sahaja yang tinggal. Badang bertambah hairan. Siapakah yang makan ikan
Entah dia bertanya dalam hatinya. Akhirnya Badang mengambil keputusan ingin mengintai siapakah yang mencuri ikan di dalam lukanya. Dia menahan semula luka itu. Kemudian dia pergi menebas seperti biasa. Apabila hari sudah senja, Badang tidak balik. Dia terus pergi bersembunyi untuk mengintai siapakah yang mencuri ikan di dalam luka itu. Dia menyorok di sebalik semak. Apabila larut malam, datanglah satu lembanga. Matanya merah, bertaring, panjang, bercagut, dan berambut. Lembanga, matanya merah, sudah habis. Dan berambut, panjang, muka lembanga itu sangat hodoh. Bukunya panjang, lembanga itu mengangkat luka, lalu mengambil ikan-ikan di dalam. Wah, hantu rupa-rupanya. Hantu pun tak tahu orang ni, kata Badang di dalam hati. Aku tidak takut kepada hantu itu, ujar Badang lagi di dalam hatinya. Kita terus Badang teman-teman. Wah, sudah kepada hantu itu, ujar dalam hatinya. Badang lalu memberanikan dirinya. Walaupun berasa seram, dia segera menekan dan menangkap janggut lembaga itu. Lakulah bergelutan. Nama Badang tidak melepas lembaga itu. Akhirnya lembaga itu mengaku kalau lembaga itu minta dilepaskan. Namun Badang tidak melepas lembaga itu dengan begitu mudah. Lembaga itu merayu-rayu minta dilepaskan. Kalau Tuan hamba melepaskan, hamba akan memberikan apa sahajalah. Itu telatang saja yang Tuan hamba mahu, ujar lembaga itu. Badang terfikir, betul lah janji lembaga ini. Badang mahu menguji, adakah kata-kata lembaga itu benar. Badang cuba memikirkan apa yang dia mahu minta. Kalau minta banyak harta, dan nanti harta itu akan menjadi milik tugasnya. Kalau minta istri cantik, mungkin akan diambil oleh tugasnya juga. Tetapi kalau minta jadi gagah perkasa, tentu boleh menolong tuannya untuk membersihkan hutan itu. Ada pun takut saya ni. Oi, baiklah, aku mahu jadi gagah perkasa, kata Badang. Kalau Tuan hamba mahu jadi gagah, Tuan hamba hendaklah makan unta hamba, kata lembaga itu. Badang termenung dan berfikir sejenak. Baiklah, aku setuju, cepat biar aku jadi gagah, kata Badang. Lembaga itu muntah di atas daun keladi yang ada di situ tanpa berlegah lagi. Badang pun makanlah muntah lembaga itu hingga habis. Lembaga itu minta dirinya dilepaskan. Belum boleh lagi. Tunggu dulu, Badang berkata sambil tangannya masih lagi memegang janggut lembaga itu. Dia mengheret lembaga itu ke arah sebatang pokok besar. Badang cuma mengangkat pokok itu dengan sebelah tangannya.
pokok itu tumbang. Badang berasa sangat gembira, hajatnya termabul. Badang mengucapkan terima kasih kepada Lembanga itu, Lembanga yang muka hodoh dan bertaring jadi tiba-tiba bertukar wajah menjadi manusia yang berambut putih dan berjanggut putih. Selamat. Aku bukanlah hantu sebagaimana yang kamu sangkakan. Aku datang untuk menolongmu. Aku seorang yang cekal, tambah dan jujur, kata lelaki tua itu. Kemudian dia pada Badang. Mungkin dia seorang alim fikir. Badang bersyukur kepada Tuhan kerana memperoleh kekuatan yang luar biasa. Malam itu Badang membersihkan semua hutan sebagai mana yang diarah oleh tuannya. Setelah selesai, dia pun pulang. Pada keesokannya, dia tidak pergi menebas lagi. Tuannya memanggil dan bertanya mengapa dia tidak pergi menebas. Badang memberitahu bahwa dia telah membersihkan hutan dan semak samun tersebut. Tuannya, orang kaya Nirasura itu, tidak percaya apa yang diceritakan oleh Badang. Dia pergi ke hutan untuk melihat sendiri keadaan tanahnya. Orang kaya Nirasura heran kerana hutan dan semak sabun itu memang telah habis dibersihkan oleh Badang. Orang kaya Nirasura berasa gembira kerana hutan di tanahnya sudah dibersihkan. Namun dia merasa bimbang kalau Badang mengapa. Apakah pula orang kaya Nirasura lalu mempersembahkan Badang kepada raja termasih, maka Badang dibebaskan daripada tuannya. Sekarang Badang tinggal di istana Raja Termasih sebagai budak suruhan. Pada suatu hari permaisuri raja mahu makan buah pelam. Permaisuri menyuruh Badang mengambil buah mempelam mudah. Badang tidak lengah-lengah lagi, dia terus memanjat pokok mempelam di hadapan istana raja itu. Disebabkan buah mempelam itu berada di ujung ranting, dia terpaksa menghulurkan tangan untuk mengambil buah mempelam. Tiba-tiba dahan tempat Badang berpijak itu patah. Dia terjatuh ke tanah. Kepalanya terhempas ke batu-batu besar di bawah pokok. Mempelam itu terbelah dua. Namun kepala Badang tidak cedera. Permaisuri merasa heran melihat kejadian itu. Permaisuri lalu pun memberitahu kejadian itu kepada raja. Raja datang menyaksikan sendiri. Baginda melihat batu besar di hadapan istana itu terbelah dua. Baginda sangat heran akan peristiwa itu. Raja Termasih lalu mengangkat Badang sebagai pahlawan gagah perkasa. Kehebatan Badang tersebar
dari seluruh termasuk kemasyhuran bersetuju perdagangan untuk diakan di hadapan pembesar negara dan rakyat jelana. Maka tibalah hari yang ditetapkan, hari pertandingan kekuatan di antara dua buah negara, sementara menunggu masa dan ketika peraduan dimulakan, pahlawan gagah perkasa dari benua keliling itu duduk berhampiran dengan Badang. Dia lalu menginih paha Badang dengan pahanya secara bergura, namun Badang boleh mengangkat paha pahlawan itu. Gagah sungguh pahlawan termasuk ini, ujar pahlawan gagah perkasa itu dalam hatinya. Tentu disembunyikan mendahkan pertandingan akan dimulakan. Pahlawan gagah perkasa dari benua keliling itu mula mengangkat batu di hadapan majlis raja-raja dan pembesar negara masing-masing dengan rasa memang mereka pahlawan itu dapat mengangkat batu itu setinggi para lututnya. Dia lalu membawa batu itu ke hadapan raja dan letaknya di situ. Maharaja Beling dan para pembesar negara pun ketawa karena gembira wujud rendah kedagaran. Akhirnya sampailah masanya giliran Badang yang bertumbuh kerdi jalan masuk dengan lemah longai menuju ke batu besar itu. Badang lalu mengangkat batu itu dan membalingkannya ke teluk belanga. Pahlawan gagah perkasa benua keliling merasa malu kerana tidak dapat menandingkan kekuatan Badang yang sungguh gagah perkasa itu. Demikianlah kemasyhuran Badang sebagai seorang yang gagah perkasa pada zaman dahulu. Itu sebabnya kemasyhuran menjadi buah mulut yang ditutur oleh orang dari zaman ke. Jangan lupa subscribe dan channel saya.